tazkirah semua Ramadan lah. Jadi je atau enggak kita lagi? Boleh? Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam kita pada petang ini, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Tuan Pengurusi Ahli Jawatan Kuasa Masjid, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sentiasa merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan yang penuh barakah ini, bulan Ramadan. Pada kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita menggandakan ibadah pada bulan yang penuh mulia dan barakah ini. Dan bulan Ramadan ini adalah merupakan satu bulan yang sungguh istimewa sebenarnya, kerana pada bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memilih untuk diturunkan Al-Quranul Karim. Pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu malam yang di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan ibadah di dalamnya. Pada bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan berlakunya satu peperangan yang pertama dalam siri-siri peperangan, tetapi disebut sebagai peperangan yang disebut sebagai Al-Badr Al-Kubra. Peperangan Badar juga berlaku pada bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan turunnya kefarduan untuk menunaikan ibadah puasa, iaitu pada tahun kedua Hijrah, tahun kedua selepas hijrahnya Nabi SAW di kota Madinah. Dan pada bulan ini jugalah datangnya perintah Allah, iaitu tentang kefarduan zakat. Pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seluruh ibadah sunat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW itu pahalanya digandakan sama seperti ibadah wajib yang kita buat pada bulan-bulan yang lain. Pada bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pahala ibadah wajib pada bulan-bulan biasa digandakan sehingga menjadi 70 kali ganda pahala.
Bulan inilah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh pintu-pintu neraka ditutup dan seluruh pintu-pintu syurga dibuka. Bulan inilah Allah Subhanahu wa taala jadikan satu bulan di mana tempat seseorang hamba itu mendapat pembebasan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini Allah sebut dengan kalimah Syahrul Ramadan. Secara pasti Allah gunakan kalimah Syahrul Ramadan. Dalam Al-Quran tuan-tuan tidak banyak Allah gunakan kalimah bulan-bulan ni, tetapi bulan Ramadan ini secara pasti Allah sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, kata Allah. Bulan Ramadan ini ialah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Jadi Al-Quran ni apa tuan-tuan? Al-Quran itu ialah kalamullah. Kalamullah. Al-Quran bukan makhluk Allah. Al-Quran bukan arash. Al-Quran bukan bumi. Al-Quran bukan langit. Al-Quran bukan syurga. Al-Quran bukan makhluk-makhluk yang lain yang kita tahu. Kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syurga itu adalah makhluk Allah. Kita doa siang malam, kita ibadah tuan-tuan, nak masuk apa? Nak masuk syurga. Syurga tu apa? Ciptaan Allah, makhluk Allah. Tetapi Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini ialah kalamullah. Kalam, kata-kata Allah, bicara-bicara Allah, yang kita lihat tertulis di dalam kertas, yang ada tertulis di dalam kita punya handphone, itu penulisan, tetapi ia asalnya ialah dalam bentuk kalam. Disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi bukan dalam bentuk bertulis, bukan seperti yang kita nampak pada hari ini. Dia dalam bentuk kalam, kalamullah. Kita tidak boleh melihat Allah, tetapi kita boleh membaca kalam-kalam Allah. Kita boleh menyebut kalam-kalam Allah. Bila disebut oleh Tuan Imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu bukan kalam Tuan Imam, itu bukan kalam Nabi, itu bukan kalam manusia biasa. Ia adalah merupakan kalam Allah, bicara dan firman yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan pada satu ketika, pada satu bulan, dan bulan ini bukanlah satu bulan-bulan yang biasa. Bukan bulan-bulan calang-calang bulan. Bulan yang khusus. Kenapa Allah pilih? Sudah tentulah dalam bulan ini banyak kelebihan-kelebihan. Seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa kamu nak jadi seorang hamba yang terbaik, dalam bulan Ramadan inilah kamu jadi hamba yang terbaik. Kamu nak didik diri kamu supaya menjadi hamba yang taat kepada Allah, inilah bulan yang kamu boleh melatih diri untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu disebut bulan Ramadan ini disebut sebagai istilah madrasah Ramadan. Apa maksud madrasah tuan-tuan? Madrasah maknanya sekolah. Darasah dalam bahasa Arab maknanya belajar. Mudarris orang yang mengajar ataupun guru. Madrasah ismul makan. Kata nama tempat dalam bahasa Arab ismul makan, maknanya tempat belajar. Madrasah ataupun disebut madrasah ataupun disebut ma'had. Madrasah Ramadaniyah bermaksud sekolah Ramadan. Bila kita cerita tentang sekolah, kita imbas kembali zaman persekolahan kita.
Zaman sekolah ini ialah satu zaman yang kita tidaklah seronok sangat pada zaman itu. Kenapa tak seronok? Kerana di zaman persekolahan ini kita dididik, kita didisiplinkan dengan pelbagai disiplin-disiplin. Seawal pagi kita dah kena datang tepat 7:30, tak boleh lewat. Jadi stres tu ada. Duduk dekat sekolah tidak boleh pakai sebarang pakaian, hanya boleh pakai pakaian yang ditentukan dan ditetapkan. Duduk di sekolah tidak boleh berada di sebarang tempat, mesti berada di tempat yang ditetapkan dan dikhususkan. Duduk di sekolah tidak boleh sebarang-sebarang nak keluar masuk, mesti dapatkan keizinan dan kebenaran daripada guru kita. Ramadan ini umpama sekolah. Sebab itu Allah jadikan jadual kita di bulan Ramadan ini macam sekolah. Sentiasa ada aktiviti-aktiviti yang kita perlu penuhkan. Bermula daripada awal kita bangun sahur. Nabi kata nak bangun sahur, ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bangunlah sahur, kerana sahur ini dah ada keberkahan pada ketika itu. Waktu yang berkah ialah waktu sahur. Sebab itu Allah sebut wa bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur inilah waktu mereka itu sedang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun sahur tuan-tuan pukul 5 pagi, 5 suku pagi. Sebelum nak makan sahur tuan-tuan, ambil wuduk 2 rakaat, solat sunat wuduk, kemudian solat sunat tahajud, kemudian istighfar 1 kali. Habis istighfar 1 kali, lebih kurang 5:30 pagi, masa tu barulah pergi cari makanan untuk kita sahur. Kerana sunat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah untuk mentakjil as-sahur. Dalam bahasa Arab dia ada 2 istilah. Satu istilah takjil, satu lagi istilah ta'jil. Ta'jil menyegerakan, ta'jilul iftar menyegerakan berbuka puasa, ta'jil melewatkan ataupun ta'khir melewatkan untuk bersahur. Waktu inilah waktu yang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, disebut dalam hadis. Di waktu sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia melihat ada tak di antara hamba-Ku yang nak meminta ampun daripada Aku. Kata Allah, kalau ada, Aku nak ampunkan dosanya. Ada tak di kalangan hamba Aku ini yang nak meminta sesuatu hajat kepada Aku? Kata Allah, fa'ujiba lahu, Aku akan terima segala apa yang diminta kepada Aku. Maka sebab itulah tuan-tuan, bulan Ramadan ini disebut sebagai madrasah. Habis sahur kita dah tak boleh dah makan, kena stop makan. Macam dulu kat sekolah ada undang-undang, sampai waktu berbuka puasa, berbuka dengan cepat. Nabi ajar buka cepat, buka puasa tu cepat, ta'jil. Bila sebut tentang sahur, antara ibadah yang tidak ada pada umat-umat yang terdahulu, hanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah sahur. Allah bagi satu keistimewaan perbezaan ibadah puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah adanya sahur. Puasa adanya sahur. Lalu Allah kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Apa tujuan Allah turunkan Al-Quran? Yang pertama tuan-tuan, hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Itu tujuan pertama Allah turunkan Al-Quran. Petunjuk dalam bahasa Arab dipanggil dalil. Dalil ni petunjuk. Diguna pakai oleh orang Melayu, disebut dalil-dalil daripada Al-Quran, dalil-dalil daripada sunnah. Dalil itu maknanya petunjuk. Hudan linnas. Kita panggil kalau hari ini Google Maps ataupun Waze. Hidup di dunia ini manusia semuanya gelap. Semua duduk dalam kegelapan, walaupun ada cahaya matahari yang terang, tapi hakikatnya
kehidupan kita gelap daripada hidayah. Al-Quran turun kepada Allah, Al-Quran turun daripada Allah kepada Rasulullah, hudan, menjadi petunjuk linnas, kepada manusia. Tidak terlantiknya Nabi menjadi Rasul, melainkan berlakunya peristiwa penurunan Al-Quran kali pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mengaku menjadi Rasul, melainkan turunnya wahyu pertama, iaitu ayat pertama daripada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa bayyinatin minal huda. Yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan 1400 tahun yang dulu, ibu-ibu, ayah-ayah, wa bayyinatin minal huda. Kamu nak dapat petunjuk, dalam Al-Quran ada penjelasan-penjelasan. Kamu tak faham, bukalah Al-Quran, Allah berikan penerangan dan penjelasan. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk tadi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, ialah tujuan yang ketiga ialah wal furqan. Untuk manusia ini boleh membezakan antara mana satu yang benar dan mana satu yang bukan daripada kebenaran yang didatangkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau orang tanya apa amalan yang patut kita utamakan pada bulan Ramadan, saya beritahu satu-satunya amalan yang Allah sebut spesifik, khusus berkenaan dengan Ramadan ialah Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan ialah bulan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Bulan Ramadan untuk kita memahami petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita mendekati Al-Quran bukan sekadar untuk kita khatam Al-Quran. Bukan itu. Memanglah Nabi SAW pada bulan Al-Quran, Nabi khatamkan Al-Quran bersama bertadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga kan pada tahun terakhir Nabi SAW bertadarus bersama Jibril, lebih daripada sekali Nabi khatam bersama Jibril pada tahun sebelum kewafatan baginda. Tetapi Al-Quran untuk kita ni tuan-tuan, selain daripada kita mengejar untuk khatam, bagus, khatam tu bagus. Saya tak kata khatam tu tak bagus, khatam tu bagus. Tetapi ambillah sedikit masa selepas kita khatam Al-Quran, ataupun satu malam kita dapat baca satu juzuk. Selepas kita baca satu juzuk tu, ambillah sedikit masa 2-3 minit untuk kita buka terjemahan yang ada di dalam Al-Quran. Apalah maknanya kita baca satu surat daripada seorang raja, berpuluh tahun kita baca surat itu, bila orang tanya kepada kita apa yang terkandung di dalam surat yang diutuskan oleh raja kepada kamu, kita pun kata saya pun tak tahu, dia tulis bahasa saya tak faham, tapi saya baca je lah, sebab pada saya dapat baca pun cukup lah. Sebenarnya tuan-tuan, apabila Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita dekatkan diri dengan Al-Quran, hampirkan diri dengan membaca Al-Quran sampai kita boleh khatamkan Al-Quran, sampai kita satu juzuk boleh baca Al-Quran, sebenarnya ada satu panggilan lain Allah Subhanahu wa taala mahu daripada kita, untuk kita faham apa yang kita baca daripada Al-Quran. Kerana orang yang faham, orang yang mengerti kehendak-kehendak Al-Quran, orang yang membaca dengan penuh kefahaman dan tadabbur, maka mereka inilah orang-orang yang diberikan kefahaman di dalam agama. Allah sebut hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Adakah serupa, kata Allah, orang yang diberikan pengetahuan, orang yang mendapat pengetahuan di dalam apa sahaja kehidupannya, termasuk pengetahuan di dalam memahami Al-Quran, dengan orang yang tidak diberi pengetahuan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Adakah sama kata Allah? Kata Allah, la yastawun. Allah sendiri berikan jawapan, tidak mungkin sama sekali. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, seorang Syekhul Islam yang terkenal yang bernama Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gelaran Syekhul Islam ni tuan-tuan ialah gelaran yang biasanya diberikan kepada orang yang sumbangannya besar dalam dunia Islam. Syekhul Islam ni tuan-tuan, di akhir hayat dia tuan-tuan, dia menghabiskan banyak kehidupan masanya di dalam penjara. Dikatakan beliau ini berada di dalam penjara tidak kurang daripada 19 tahun. Tuan-tuan, bukan duduk dalam penjara 1-2 malam tuan-tuan, duduk lokap 1-2 malam, bukan. 19 tahun. Dia dipenjarakan kerana ada di antara pandangan-pandangannya yang tidak menyebelahi pandangan pemerintah. Jadi kita tengok tokoh-tokoh yang hebat ni tuan-tuan, bukan sekadar tokoh yang berbaju jubah yang begitu nampak indah, dimuliakan pada pandangan mata manusia. Tokoh yang hebat ni tuan-tuan, kadang-kadang kehidupan akhir dia adalah kehidupan yang sangat menyedihkan. Seperti mana yang berlaku kepada Abu Hanifah. Kita tahu mazhab Hanafi yang kita selalu sebut mazhab Hanafi, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tuan-tuan, tokoh dia ialah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni gelaran, nama benar dia Nu'man, ya? Imam Abu Hanifah ni tuan-tuan, di akhir hayat dia dipenjarakan dan dia meninggal dunia di dalam penjara kerana pandangan dia tidak disukai oleh pemerintah pada ketika itu. Ibnu Taimiyah ni tuan-tuan, diceritakan dia dipenjarakan bukan dalam penjara biasa. Kerana marahnya khalifah pada dia, dia dipenjarakan 32 tingkat di bawah tanah. Tuan-tuan bayangkan, kita duduk dalam satu bangunan, pergi pasar raya, pergi dekat blok, dekat lift, ditulis B. B ni maknanya bawah daripada G. G ground floor. G ni maknanya atas tanah lagi. Kalau B maknanya itu biasanya tempat-tempat parking lah. Tempat-tempat parking. Masuk saja dekat B, contoh-contoh tengok dalam handphone, line pun tak ada. Line internet semua tak ada lah sebab duduk bawah tanah. Cahaya matahari tuan-tuan memang tak ada. Itu baru satu tingkat bawah tanah tuan-tuan. Kalaulah manusia boleh duduk 32 tingkat di bawah tanah macam mana? Lalu bila ditanya macam mana perasaan Tuan Syekh duduk dalam penjara ni, dia kata habasani ma'allah, mereka memenjarakan aku, sebenarnya mereka memenjarakan aku bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang hidupnya dengan Allah, la yakhafuna lawmata laim, tidak akan sekali-kali dalam hati mereka ada satu perasaan takut pada orang-orang yang mencerca kepada mereka. Orang yang bersama dengan Allah tidak mungkin akan rasa bersendirian, sedangkan dia sangat tahu bahawa Allah sentiasa bersama dia. Apa ibadah yang dibuat ketika duduk di dalam penjara? Kata anak muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dia kata apa? Sepanjang guruku itu berada di dalam penjara, tidak ada satu waktu pun yang dihabiskan melainkan digunakan semuanya untuk membaca Al-Quran. Allah. Makanan dihulur oleh pegawai penjara dengan menggunakan tali kerana terlalu dalam. Boleh jadi makanan tu sampai, boleh jadi makanan tu tak sampai. Tetapi apabila seseorang hamba itu hubungannya yang begitu rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jamin rezekinya. Wa yarzuquhu min haitsu
la yahtasib, Allah akan kurniakan kepadanya rezeki dengan cara yang dia sendiri tidak sangka. Orang yang membina hubungan dengan Allah, nak bina hubungan dengan Allah, kena banyak baca kalam-kalam Allah. Kena jadikan kalam Allah itu sebagai penyubur di dalam hati sanubari kita. Sebab itu dalam satu doa disebut Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini ya Allah sebagai taman-taman yang menyuburkan hati kita. Jangan tinggal Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah. Satu hari bacalah walaupun satu muka Al-Quran. Al-Quran ini bukan kitab biasa-biasa. Walaupun kita nampak dah buruk dah warna kertas Al-Quran itu, dah terkoyak dah beberapa helaian di dalamnya, tetapi kalau kita menjaga Al-Quran di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga kita, bukan sekadar dalam hidup kita di dunia ini, tetapi dalam hidup kita di hari akhirat nanti. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Daripada Abdullah ibnu Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ada dua amalan yang boleh menjadi peguam bela kita di hari akhirat. Ada dua amalan. Yang pertama, kata Rasulullah, puasa. Kita nak masuk mahkamah di dunia ni tuan-tuan, kalau kita ada satu peguam, kita dah rasa seronok dah, ada satu peguam. Tapi kalau kita boleh tambah satu lagi peguam, kita akan rasa lebih confident lagi. Di hari akhirat, manusia yang ada peguam-peguam yang banyak ni, yang boleh menjadi pembela dia. Allah kata, aku nak masukkan hamba ni di dalam neraka. Peguam tu kata, jangan ya Allah, jangan ya Allah, sabar dulu ya Allah, sabar dulu ya Allah, aku kenal lelaki ni ya Allah, aku kenal hamba ni ya Allah, dia ni dulu banyak baca Quran ya Allah, jangan masukkan di dalam neraka ya Allah. Al-Quran jadi peguam kita tuan-tuan. Di saat tidak ada mana-mana peguam untuk kita pada ketika itu, kita tak boleh nak gajikan peguam yang terkenal pada waktu itu tuan-tuan. Tak ada mana-mana peguam yang sanggup nak jadi peguam kita pada waktu itu tuan-tuan. Tetapi ada dua benda yang boleh jadi peguam untuk kita. Yang pertama, as-siyam, puasa yang kita. Puasa kita ni tuan-tuan, dia akan memberikan syafaat, menjadi peguam bela untuk kita di hari akhirat nanti. Yang kedua tuan-tuan, Al-Quran. Al-Quran yang kita baca. Al-Quran ni tuan-tuan, kalau kita tak boleh baca yang ada kertas ni tuan-tuan, kalau kita sibuk sangat tuan-tuan, kita bacalah apa yang kita dah hafal, apa yang kita mudah, walaupun satu ayat. Sebab tu Nabi SAW sebut, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku ni, kata Nabi, sampaikan pada orang lain yang tak tahu tu, walaupun satu ayat. Kalau kita dalam hidup kita, kita tak tahu apa pun tentang Al-Quran, yang kita tahu satu ayat je, bacalah walaupun satu ayat itu. Bacalah walaupun kita tak sempat nak memandang kepada tulisan-tulisan itu. Bacalah. Faqra'u ma tayassara minal Quran, kata Allah. Bacalah apa yang mudah, apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Tengah-tengah buat rendang kat dapur kan, nak buat buka puasa ni kan, ibu-ibu kejap lagi kan, dah beli ayam tadi ke belum beli ayam lagi? Kalau belum beli, kena berhenti cepat ni tazkirah kita ni. 3 minit lagi kita berhenti lah, 3-4 minit kita berhenti. Sambil-sambil kacau rendang tu, ibu-ibu bacalah surah Al-Ikhlas banyak-banyak. Bacalah surah Al-Ikhlas banyak-banyak. Nak sebut surah lain takut
surah lain panjang sangat, nak suruh baca surah Al-Baqarah, takut ibu kata memang terlupa resepi buat mi kari petang ni, termasuk benda lain nanti, termasuk madu lebah pula kan nanti. Sebab apa? Nak baca surah Al-Baqarah bukan semua ingat. Bacalah surah Al-Ikhlas banyak-banyak. Kalau surah Al-Ikhlas itu yang paling mudah bagi kita. Kalau kita rasa surah yang paling mudah bagi kita surah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Fatihah banyak-banyak di dalam bulan Ramadan. Kalau kita dah faham maksud surah Al-Fatihah itu, bacalah surah Al-Fatihah dengan beserta kita memahami apa yang kita baca. Setiap kali kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita pun terjemah dalam hati kita, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Nanti kita baca lagi sekali ayat yang sama pada kali kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepada kita ilham daripada Allah untuk kita memahami ayat yang sama tetapi dengan kefahaman yang berbeza-beza. Tak percaya, ibu cuba buat macam tu. Maliki Yaumiddin, raja, pemilik pada hari agama. Hari akhirat ni tuan-tuan tak ada cerita pasal dunia dah. Hari akhirat cerita pasal agama saja. Hisab, lepas tak lepas, syurga, neraka. Maliki Yaumiddin, raja pada hari kemudian ataupun hari akhirat, hari pembalasan. Setiap kali kita baca Maliki Yaumiddin, hati dalam hati kata, terjemahan dia apa? Ulang banyak kali, nanti kita akan diberikan kefahaman yang berbeza-beza terhadap terjemahan yang kita faham. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, Rasul sambung, yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wa syahawati bin nahar fashfa'ni fihi. Kata puasa kepada Allah, ada hamba Allah ni dia puasa. Kemudian hamba Allah ini ketika dihisap oleh Allah, datang peguam bela dia, datang puasa dia. Puasa ni berbicara dengan Allah. Macam manusia biasa, dia menjadi makhluk yang boleh berbicara. Puasa ni tuan-tuan. Puasa ni kata, ya Allah, ay Rabbi, ya Allah, mana'tuhu at-ta'am wa syahawati bin nahar. Kerana aku ni, dia ni tidak makan dan dia ni meninggalkan syahwat pada waktu siang hari, pada waktu siang. Kerana ada aku ni ya Allah, kerana dia selalu melaksanakan puasa ya Allah, maka dia telah menghalang diri dia di dunia dulu daripada dua benda. Yang pertama makanan, yang kedua syahwat. Fashfa'ni fi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat pada dia pada hari. Puasa bercakap dengan Allah, dia berikan aku satu autoriti. Berikan saya satu peluang untuk saya jadikan hamba ini, saya nak bela dia ya Allah, kerana dia ni pada hidup di dunia ni dia sentiasa ingat pada aku, dia sentiasa berpuasa. Kerana di dunia ni dulu dia banyak tinggalkan makan minum, dia berlapar, dia meninggalkan syahwat dia. Bagilah aku izin hari ini ya Allah untuk berikan syafaat untuk dia. Tengah-tengah duk puasa tu, tengah berbicara dengan Allah, tiba-tiba datang pula peguam bela kedua. Tiba-tiba datang satu lagi peguam bela. Wa yaqulu Quran pula datang. Dia kata, mana'tuhu nauma bil lail fashfa'ni fi. Ya Allah, aku ini telah menjadikan hamba Allah ini meninggalkan tidur pada waktu malam. Maka izinkanlah aku ya Allah untuk memberikan syafaat untuk dia pada hari ini. Puasa tak habis bela lagi, datang pula peguam bela yang kedua tuan-tuan, iaitu Al-Quranul Karim. Maka sebab itulah kalau kita tengok Al-Imamuna Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i ini nama benar dia ialah Muhammad bin Idris. Nama dia bukan Syafi'i.
Kalau tuan-tuan pergi zaman Imam Syafi'i, tuan-tuan kata saya nak jumpa Syafi'i, Imam Syafi'i, tak ada Imam Syafi'i. Orang kata tak ada. Wallahi ma fi huna Asy-Syafi'i ma. Orang Arab cakap tak ada. Tapi kalau tuan tanya, saya nak jumpa Muhammad ibni Idris, baru orang tahu, oh, Muhammad bin Idris saja. Muhammad bin Idris itulah imam kita, Imam Syafi'i. Lahir 1150 Hijrah, wafat 204 Hijrah. Usia beliau 54 tahun, meninggal dalam usia yang muda. Allah uji beliau dengan sakit. Di usia yang begitu muda, 54 tahun meninggal, Allah uji beliau dengan sakit. Kena penyakit buasir yang amat dahsyat. Sehingga kan Imam Syafi'i ni bila dia bangkit daripada tempat dia duduk tu, ada di antara sahabat dia tengok ada kesan-kesan darah yang ada dekat tempat duduk Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ni tuan-tuan amat suka dengan majlis ilmu. Tidak ada mana-mana ulama yang dia tahu ada ilmu tentang hadis Nabi, maka dia akan cari ulama itu. Sebab tu Imam Syafi'i ni tuan-tuan kena bangga dengan Imam Syafi'i. Antara imam yang suka mengembara. Mana negara yang Imam Syafi'i tak sampai? Kalau dekat semenanjung tanah Arab tuan-tuan, sampai ke Timur Tengah, hampir semua negara Imam Syafi'i dah sampai. Beliau lahir di Palestin. Kemudian ibunya bawa dia berhijrah ke Mekah. Di Mekah dia belajar dengan seorang tuan guru. Kemudian usianya lebih kurang 10 tahun begitu, tak sampai 8 hingga 10 tahun, dia belajar pula, pergi pula mengembara ke kota Madinah, belajar pula dengan Imam Malik rahimahullah, pengasas mazhab Maliki. Lepas itu dia pergi mengembara pula, pergi ke Kufah, pergi ke Iraq. Kemudian dia pergi ke mana tuan-tuan? Dia pergi ke Yaman. Yaman tuan-tuan. Akhir sekali di akhir hayat Imam Syafi'i, dia duduk di Mesir, meninggal dunia di bumi Mesir. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, jangan sekadar letak dalam kita punya kepala ni, saya nak pergi Mesir. Kalau orang tanya apa sebab nak pergi Mesir, saya ni dah lama teringin nak tengok piramid. Tuan-tuan, piramid tu bukan Nabi yang bina, piramid tu Firaun yang bina. Jadi jangan letak dalam kepala kita ni, pergi Mesir nak tengok piramid. Tuan-tuan, pergilah Mesir kerana nak ziarah makam Imam Syafi'i, kan kena sikit. Saya ni pengikut mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita dengar nama Imam Syafi'i tapi kita tak pernah ziarah makam dia, rugi kita tuan-tuan. Kita boleh sampai ke Tokyo, boleh sampai ke New Zealand, Switzerland, umur 60 tahun boleh main salji tuan-tuan. Hebatnya kita ni tuan-tuan, kan punyalah hebat, boleh main salji tu. Tapi Mesir tak sampai lagi tuan-tuan. Kita dah sampai Mekah, dah pergi Baitullah, kita dah sampai Madinah, dah ziarah makam Nabi SAW. Apa salahnya tuan-tuan? Pergilah satu tempat lagi, pergilah ke Mesir. Mesir ini adalah merupakan bumi dimakamkan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, kenapa kalau orang tanya kenapa dia sampai pergi seluruh dunia ni tuan-tuan? Jawapannya kerana menuntut ilmu. Tapi pada bulan Ramadan, Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dia buat apa bulan Ramadan? Dia tutup semua pengajian ilmu dia. Tak ada majlis ilmu pada bulan Ramadan. Dia gunakan bulan Ramadan itu masa dia untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan Imam Syafi'i ni tuan-tuan luar biasa. Dia boleh khatamkan Al-Quran satu hari 2 kali. Sekali khatam, bukan 1 juzuk tuan-tuan, 30 juzuk pada waktu siang, sekali lagi khatam pada waktu malam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kalau bab melancong memang kita ikut Imam Syafi'i. Bab suka melancong lah. Tahun ni nak melancong mana? Hajah. Tahun ni cadang-cadang nak pergi Palestin lah. Bagus tu. Tahun ni nak melancong mana? Hajah. Tahun ni cadang-cadangnya nak pergi Mesir. Bagus. Bab melancong tu memang orang Melayu ni memang dia bukan saja ikut dalam bab syariat. Bab melancong tu pun tapi Imam Syafi'i beza dia melancong
Melancong bukan melancong, menuntut ilmu, pergi mengembara. Imam Syafi'i bukan melancong, mengembara menuntut ilmu. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, bila kita pergi ke luar negara ni, kalau boleh carilah satu package travel yang bukan dia fokus pada melancong semata-mata. Carilah satu package travel yang ditulis, kalau kat situ ditulis kembara ilmu di bumi, contohnya di bumi apa? Di bumi Jordan. Kalau ada tulis kembara ilmu tu, maknanya kita betul-betul mengikuti sunnah ataupun jalan yang pernah ditunjukkan oleh para sahabat, para imam-imam kita yang terdahulu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, habiskanlah masa kita baca Quran. Pertama, kalau kita tak sempat baca, tak sempat buka Quran tu, baca apa yang kita rasa mudah. Kalau baca Quran pun tak sempat juga hari tu, sebelum tidur tuan-tuan, buka YouTube. Malam ni malam ke 9 ke 8 malam tuan-tuan? Dah tak ingat pula dah. Ni dah puasa ni memang confirm ni nanti. Malam ke berapa tuan-tuan malam ni? Ada kata malam ke-8, ada kata malam ke-9. Mungkin ni anak bulan ni satu orang nampak, satu orang tak nampak. Gitulah agaknya. Jadi bacalah Al-Quran, dengarlah YouTube. Sebelum tidur tu tuan-tuan, ya, sambil-sambil tengok buku resipi nak buat kuih biskut Mazola tu ibu-ibu. Ya, resipi buat biskut Mazola tu sambil-sambil tidur malam ni, sambil-sambil tu buka YouTube, buka juzuk yang malam ni. Juzuk ke berapa malam ni? Juzuk ke-9. Ya? Buka juzuk, tak sampai 45 minit kita dah dengar satu juzuk. Sebab tu Al-Quran ni kalau tak boleh baca, dengarlah Al-Quran. Besok bila orang khatam Quran, ya, orang tanya, awak sempat sibuk-sibuk buat kuih raya, sempat khatam Quran? Jiran sebelah tanya kan. Okey, Alhamdulillah lah sempat. Tapi dalam hati, saya sempat dengar je. Tak apalah, kurang-kurang pun sempat dengar khatam pun okey jugalah. Kan? Sebab kata Rasulullah, orang yang dengar Al-Quran dengan orang yang baca Al-Quran, kedua-duanya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, bukalah YouTube. Kita boleh pilih, malam ni nak dengar imam ni baca, malam besok nak dengar imam. Kita boleh pilih pula imam mana yang kita nak dengar. Ya, Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Allah takdirkan kita hidup di zaman yang serba moden ini. Nak bandingkan dengan ibu ayah kita zaman-zaman dulu, mana dia ada zaman boleh dengar YouTube. Dapat dengar imam kat surau dia baca pun dah syukur dah, Alhamdulillah. Betul, orang dulu-dulu kan, hormatnya pada tuan imam luar biasa. Ya, kalau orang dulu-dulu, saya ingat lagi zaman arwah tok saya, kalau orang salam tangan dia, tak ada orang tak cium tangan dia. Kalau tuan imam dulu-dulu, tak ada orang kalau salam tangan dia tak cium tangan dia. Sebab zaman tu dia seorang je yang pandai baca Quran. Sebab tu dia jadi imam. Yang lain, kalau Pak Imam tak datang, mana Pak Imam? Jenguk tingkap surau. Pak Imam tak keluar lagi. Surau tu tak boleh mula salat sebab Pak Imam tak datang. Zaman sekarang ni jarang kita tengok orang salam cium tangan Pak Imam. Sebab apa? Sebab dia kata, saya dah banyak dengar bacaan imam-imam yang lain dalam YouTube, jadi saya tak payah cium salam untuk imam yang ada kat surau ni. Tu beza. Dia bukan masalah pada Pak Imam, masalah pada makmum tu sendiri kan. Pak Imam memang tetap macam tu lah dulu. Ilmunya dulu, kini dan selamanya itulah dia. Tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya ji, boleh ji? Cukuplah sekadar itu. Kuliah kita ataupun sedikit sebanyak apa yang dapat saya kongsikan pada petang yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan perkongsian itu memberikan motivasi dan semangat buat diri saya ni tuan-tuan. Diri saya ni tuan-tuan banyak kelemahan tuan-tuan. Tuan-tuan jauh lebih hebat daripada saya tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Allah, susah-susah. Terima kasih Ji. Terima kasih Ji. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah. Terima kasih Ji. Terima kasih Ji. Minta maaf Ji. Oh Ji Zakaria, Allah tadi jumpa tadi kat belakang. Alhamdulillah. Sakit lutut dah. Haji makan habatus sauda.